Apa yang saya nak sebutkan pada petang ini mengenai tauhid ini ialah bagaimana kita nak memastikan kita berada dalam keadaan mentauhidkan Allah sepanjang masa. Itu dia punya isinya. Bagaimana kita nak memastikan kita berada dalam keadaan mentauhidkan Allah sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang berbahagia Tan Sri Tuan Nazir, Timbalan Nazir Datuk Ni, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk, hati-hati dan hadirin sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk kesekian kalinya untuk mengisi pengajian ini. Saya akan teruskan dengan pengajian tauhid yang telah diamanahkan pada saya untuk mengendalikan pengajian tauhid di masjid ini. Apa yang saya nak sebutkan pada petang ini mengenai tauhid ini ialah bagaimana kita nak memastikan kita berada dalam keadaan mentauhidkan Allah sepanjang masa. Itu dia punya isinya. Bagaimana kita nak memastikan kita berada dalam keadaan mentauhidkan Allah sepanjang masa. Semua orang boleh menyebutkan dia tauhid. Bahkan la ilaha illallah itu kalimah tauhid. Dan kalimah itu juga kita selalu sebut wahiyya kalimatul haqq, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kali kita bertahlil, bukan? Itu kalimah tauhid. Yang kalimah ini kita nak hidup. Kalimah ini yang kita harap kita akan mati. Dengan kalimah ini kita harapkan kita akan dibangunkan kelak sebagai orang yang beriman. Bermakna kita nak dengan pengakuan ini sepanjang masa kita berada dalam keadaan mentauhidkan Allah. Itu yang paling asas sekali. Kita tak nak setakat kita bertahlil, tapi sejauh mana kita mentauhidkan Allah atau tidak. Basicnya tauhid ini saya dah cakap berkali-kali dah. Dia ada dua bentuk tauhid. Yang pertama, kita mentauhidkan Allah dari segi pengenalan. Iaitu kita mengetahui Allah itu maha berkuasa. Allah itu mempunyai sifat-sifat yang perlainan daripada baharu. Allah itu tidak ada permulaan. Allah itu tidak ada akhir. Allah itu tidak dilahirkan. Surah Qul Huwallah. Allah itu tidak melahirkan berbagai-bagai sifat. Nak mengatakan itulah Allah yang kita yakini. Terutama sifat wahdaniyat dan sifat mukhalafah. Sifat Allah itu satu dan Allah itu berlainan daripada segala-galanya. Itu kita mentauhidkan Allah dari segi pengenalan kita kepada Allah. Kalau kita tak kenal betul-betul Allah yang bersifat dengan sifat-sifat macam tu, ramai orang puja matahari, puja laut, puja hantu jemalang, walaupun kononnya dia percaya kepada Allah. Tapi percaya kepada Allah dalam keadaan dia tidak mengesahkan Allah. Dalam keadaan dia tidak mentauhidkan Allah. Misalnya, dia percaya kata Allah itu maha berkuasa. Allah mencipta segala-galanya. Itu pengenalan kepada Allah. Tapi pada hidup-hidup dia kata, saya lah yang menentukan kejayaan saya. Karena dia inilah yang menyelamatkan saya. Orang yang macam ini, dia tidak mengenali Allah. Dalam arti kata dia tidak mentauhidkan Allah. Walaupun dia mengucap satu hari 1000 kali. Faham tak? Jadi maksudnya mengenali Allah dalam keadaan mentauhidkan dia. Dengan menolak segala-gala yang lain yang bertentangan dengan itu. Sebab itu kalimah tauhid itu dia tersimpul daripada dua kalimah. La ilaha, tiada ada Tuhan yang layak disembah. Yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Semua yang kita yang lain sembah-sembah itu semua palsu. Yang tak palsu hanya Allah sahaja. Jadi kalau ada orang-orang dalam hidupnya masih memuja-muja perkara yang boleh mensyirikkan Allah,
Maka hidupnya dia tidak mentauhidkan Allah. Walaupun dia bertahlil satu hari 1000 kali. Sebab tahlil itu sendiri bukan semestinya menggambarkan dia mentauhidkan Allah. Walaupun kalimah itu bermaksud demikian. Itu tauhid yang pertama yang disebutkan oleh ulama. Iaitu at-tauhid fil ma'arifah wal ilm. Iaitu dia mentauhidkan Allah dalam dia mengenali Allah. Sehingga dia berupaya menolak yang lain-lain itu bukan sebagai Allah. Tauhid yang kedua, iaitu tauhid fi talab wal qasri, bahasa Arab. Iaitu dia merasai dia serba lemah dan dia perlu kepada pertolongan Allah. Maka dia bergantung kepada Allah. Maka ini dia panggil tauhid. Dia hanya bergantung kepada Allah sahaja. Dia hanya bertawakal kepada Allah sahaja. Dia hanya menyembah Allah sahaja. Dia memohon hanya kepada Allah sahaja. Dia meminta hanya kepada Allah sahaja. Dia takut hanya kepada azab Allah sahaja. Dia berani pun kerana janji Allah sahaja. Semuanya kerana Allah. Itu tauhid yang kedua. Dan ini yang ulama tafsirkan, iyyaka na'budu itu mempunyai dua ciri ini. Akan dikau saja Allah kami sembah. Maknanya kita mengakui Allah itu maha sempurna. Allah itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh dibandingkan sama sekali. Maka dia sahaja yang layak kami sembah. Yang lain-lain semua tak layak. Itu iyyaka na'budu. Manakala iyyaka nasta'in tu dia memenuhi tauhid yang kedua. Kita mengakui kita lemah. Kita serba kekurangan sebagai makhluk. Kita serba tak lengkap. Kita amat memerlukan. Maka ketika itu akan dikau saja Allah kami memohon pertolongan. Faham tak? Jadi daripada dua ayat ini ulama mencuba memecahkan dua konsep tauhid yang lahir daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu kita mengenali Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segala-galanya dengan sifat-sifat 20 yang kita belajar tu, dan dengan nama-namanya dalam Asmaul Husna 99 itu, maka Allah itu saja yang kita sembah. Itu iyyaka na'budu. Kita mengenali Allah itu saja. Manakala iyyaka nasta'in, kita mengakui kelemahan kita. Kita perlu diciptakan. Kita mendapat rezeki daripada Allah. Kita memohon kita di panjang umur. Semua kita bergantung kepada dia. Maka ketika itu kita mentauhidkan Allah. Dia saja yang mampu memberikan demikian. Maka kita katakan, akan dikau saja Allah kami sembah. Akan dikau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi dua kalimah inilah lahir dua bentuk tauhid macam itu. Jadi untuk menjamin tauhid yang macam ini tuan-tuan sekalian. Tauhid yang pertama itu iaitu tauhid dalam mengenali Allah itu terdapat dalam surah Qul Huwallah dan surah-surah yang lain. Banyaklah surah-surah yang lain yang disebutkan di sini. Banyak. Tetapi yang utama sekali dalam memenuhi tauhid yang pertama ini surah Al-Ikhlas. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Kita mengenali dia satu. Satu yang tidak bercerai-berai. Allahu Samad, dia yang menjadi tumpuan pergantungan segala makhluk. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Tidak ada anak. Maknanya, ini betul-betul menolak Trinity. Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Tidak mempunyai bapa, tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai zuriat. Sebab dia bersifat qadim, sedia. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Tuhan, sifat mukhalafah. Itu memenuhi kehendak tauhid yang pertama, iaitu tauhid di dalam kita mengenali Allah. Manakala tauhid yang kedua terangkum dalam surah Qul Ya dan surah-surah lain. Tapi Qul Ya itu surah yang utama sekali memenuhi yang kedua. Iaitu katakan wahai Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu juga tak sembah apa yang aku sembah. Dia ulang dua kali. Pentingnya qul ya ini. Sekali-kali kita tidak boleh kompromi tentang menyembah Allah ini. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abattum, sekali-kali aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Diulang lagi sekali, wala antum abiduna ma'abud, kamu juga tak akan sembah apa yang kamu sembah. Maka ketika itu dah tak boleh berkompromi lagi lah dalam bab-bab sembah menyembah ini. Maka lakum dinukum, kamu dengan agama kamu, waliyadin, aku dengan agama aku. Jadi dalam surah
kuliah ini memerlukan sifat, iaitu kita memperhambakan diri kepada Allah hanya dengan menyembah dia. Sembah ni tuan-tuan, dalam Islam ada dua bentuk ibadat kita panggil. Sembah secara khusus, semayang, puasa, zakat, haji, itu semua sembah secara khusus, secara formal. Sembah secara tak formal, seluruh amalan kita yang kita lakukan yang tidak bercanggah dengan agama, kita lakukan semata-mata kerana memenuhi tuntutan Allah, demi kerana dia, dan kita meninggalkan segala yang bertentangan dengan agama dan kita patuhi itu dengan kerana tegahan dia itu Allah, maka itu juga dinamakan sembah, dinamakan ibadah. Jadi dengan sebab itu ada ulama mengatakan kehidupan kita keseluruhannya, apabila kita padankan dengan konsep ini, kesemuanya boleh menjadi ibadah. Sehingga saya pernah sebut berkali-kali, dalam hubungan seks dengan isteri ada ibadah, masuk jamban keluar jamban ada ibadah. Jadi ini dua bentuk tauhid yang kita pastikan. Yang pertama, tauhid di dalam mengenali Allah, jangan sehingga kita terbawa-bawa menerima Tuhan yang lain selain daripada Allah, la ilaha illallah. Manakala yang kedua, tauhid kita hanya kita bergantung dan memohon dan meminta pertolongan kepada Allah saja. Dan tauhid yang kedua ni, kita mengakui kelemahan kita sebagai baharu dan kita bergantung kepada Dia yang Maha Perkasa, Maha Sempurna dan sebagainya. Itu secara amnya tauhid yang kita nak. Faham ya? Jadi untuk menjamin kita dapat atau tidak tauhid ini, ini yang saya nak ulaskan petang ini. Sejauh mana kita berada dalam keadaan tauhid yang macam ini dalam kehidupan kita. Ini isi yang penting petang ni yang saya nak sampai. Yang tadi sebagai pendahuluan, mungkin saya akan ceramah dalam 2 kali atau sebagainya. Sehingga disebutkan bagaimana kita nak mencapai tauhid yang macam itu. Supaya betul-betul kita hanya kita menerima Allah saja sebagai Tuhan, kita menolak yang lain. Dinamakan syirik. Kalau kita terima yang lain, walaupun terima tu mungkin indirectly, seperti kita puja hantu, puja izam-izam yang salah tu semua, kita menerima selain daripada Allah. Dan yang kedua, sejauh mana kita hanya menyembah dan bergantung hanya kepada Allah saja. Itu dua bentuk itu untuk menjamin supaya benda itu berlaku dalam hidup kita. Ulama telah meletakkan ada 3 steps. 3 step ni perlu ulasan yang agak panjang sikit. Yang pertama sekali, kita mesti mengikhlaskan diri kita, minda kita, hati kita dan jiwa raga kita di dalam pengabdian kita kepada Allah. Saya tak sebut, bahasa Arab kita ubudiyah. Ubudiyah ni pengabdian. Kalau kita sebut ibadah saja kita sempitkan. Tapi kita sebut secara menyeluruh, kita mesti menulingkan, mengikhlaskan segala bentuk pengabdian kita kepada Allah dengan tidak langsung menerima yang lain selain daripada Allah. Allah yang satu saja. Maka itu syarat utama. Bermakna nak mencapai makam ini, keseluruhan minda kita mesti ditujukan hanya Allah yang satu itu saja. Yang lain semua kita tolak. Apa saja yang bertentangan dengan Allah yang satu itu semua kita tolak. Dan pematuhan ini tuan-tuan sekalian, dia memerlukan 3 atau 4 step. Yang pertama, sebelum saya nak pergi 1, 2, 3, 4 step ni, itu bentuk yang pertama bagaimana kita nak menjamin tauhid itu berlaku. Bentuk yang kedua, ini mungkin pada waktu lain, kita mesti menolak 100% berbagai-bagai bentuk tauhid yang ada dalam dunia ni. Kan selalu orang kata tauhid kan. Tauhid ini segala benda yang berlawanan dengan agama, yang berlawanan dengan titah perintah Allah, semua kita kena tolak totally. Jangan ada kecuali. Kalau kita nak menerima yang bukan daripada Islam pun, pastikan benda itu tidak bertentangan dengan Islam. Kalau kita menerima idea-idea lain bukan yang bertentangan dengan Islam, kalau kita tahu kita terima juga, maka kita tidak menolak secara total benda-benda yang bertentangan dengan Islam. Ini syarat yang kedua yang disebutkan ulama, kita mesti menolak segala bentuk taghut yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan saja kita menolak bentuk taghut itu, kita kena menolak juga orang-orang yang berpegang dengan taghut itu. Ini kadang-kadang dia tak ikut taghut itu, tapi dia ikut orang-orang yang berpegang dengan taghut itu. Kita kata macam ini, free thinker. Free thinker mana semua agama itu betul, kita katakan gitu. Kita kena tolak bukan? Itu taghut. Faham tak? Itu taghut. Tetapi ada orang walaupun dia tak bermazhab free thinker, tapi dia memuja orang itu.
Dia terpengaruh dengan orang itu. Mungkin orang itu hebat bercakap atau orang itu pandai mempengaruhi. Dia percaya kepada orang itu. Walaupun dia sendiri tidak beriman dengan free thinking. Jadi itu pun tak boleh. Itu elemen yang kedua yang mesti dijaga untuk mendapat tauhid yang sempurna. Yang ketiga yang paling penting sekali yang saya akan uraikan kepada ini, belum ada ulasan ni, hanya saya bagi ciri saja. Yang ketiga, untuk mendapat tauhid yang sempurna, kita mesti memastikan kehidupan kita langsung tidak ada unsur syirik. Sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya. Laluan-laluan atau pintu-pintu yang boleh membawa kepada syirik kita kena tutup rapat. Jangan bagi ruang langsung dalam kehidupan kita, dalam minda kita, dalam hati kita, ditembusi oleh elemen-elemen yang boleh membawa kepada mensyirikkan Allah. Wal'ayazubillah. Faham ya? Ini tiga yang dicadangkan oleh ulama untuk memastikan kita berada dalam keadaan mentauhidkan Allah. Iaitu yang pertama, betul-betul kita mengikhlaskan segala pengabdian kita kepada Allah yang satu. Yang kedua, kita menolak segala bentuk taghut dalam hidup kita yang berlawanan dengan Islam. Dan kita menolak juga orang-orang yang memuja hal-hal taghut ini. Dan yang ketiga, kita mesti memastikan kehidupan kita tidak langsung tercemar dengan unsur syirik. Daripada sekecil-kecil, sebesar-besar itu tak kira lah. Syirik pula ada banyak jenis. Jadi untuk malam ini, kalau saya boleh hurai, yang pertama pun dah cukup. Jadi yang pertama tadi, bagaimana nak menulinkan pengabdian kita kepada Allah. Dia letak 3 atau 4 langkah. Yang pertama, kita mesti menjadikan Allah sahaja sebagai Tuhan. Yang lain-lain semua bukan Allah. Kalau dalam hidup kita masih banyak percaya berbagai-bagai perkara yang bukan Allah, salah. Kita kena memang Allah saja sebagai Tuhan yang mencipta segala-galanya. Dia macam ni, tuan-tuan sekalian. Semua orang dia kata dia percaya pada Allah. Tapi pada dalam hidupnya seolah-olah dia percaya pada yang lain. Ambil tempat Allah. Misalnya, Allah saja pemberi rezeki, bukan? Dan dia mengaku. Tapi dalam hidupnya, kalau engkau tak tolong aku itu hari, aku dah mati dah. Bermakna sifat tolong tu dia bagi pada orang lain. Dia tak sedar kata cakap tu dah menyeleweng dari segi tauhid. Faham tak? Itu maksud saya. Walaupun dia mengaku dia percaya Tuhan tu Allah sahaja, tetapi dalam realitinya, kalau engkau tak tolong aku itu hari, aku dah mati dah. Dia terlupa Allah yang menyelamatkan. Dia kata orang itu. Dia sifat menyelamatkan tu dia telah ambil daripada Allah, dia bagi kepada orang yang berkenaan. Maka ketika itu dia tidak menerima Allah secara total sebagai Tuhan. Itu berbahaya segi tauhid. Faham tak? Itu berbahaya cakap itu segi tauhid kalau sampai ke hati. Kalau cakap mulut saja, insya-Allah selamat. Tapi kalau dia tak jahil benda itu sebagai salah, mungkin dia cakap terus menerus. Dia kata, bapa aku berdoa daripada kecil sampai ketua, tak pernah berjaya-berjaya pun, aku tak pernah berdoa sama hidupmu, senang lenang. Jadi dia yakin dia tak payah berdoa tu, dia yang cari, bukan Tuhan yang bagi dia berjaya. Ini banyak orang bersikap macam itu. Ni free thinker, atheist, orang yang bebas lepas, yang tidak mempunyai sebarang pegangan dalam hidup. Ayat benda ini bukan saya kaedah tauhid, tapi ulama sebutkan berdasarkan kepada satu ayat. Tuan-tuan boleh buka surah Al-An'am ayat 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakan wahai Muhammad, adakah aku nak pilih selain daripada Allah sebagai Tuhan? Sedangkan Allah itulah Tuhan untuk segala-galanya. Ayat ini dengan jelas sekali-kali tak boleh pilih yang lain menjadikan dia sebagai Tuhan. Sebab Tuhan yang mencipta segala-galanya. Jadi kalau sesiapa yang memilih selain daripada Tuhan itu sebagai Tuhan, macam zaman Fir'aun, pengikut dia memilih dia sebagai Tuhan. Dan dalam agama lain juga yang melantik dia panggil rabai-rabai, yang wakil-wakil Tuhan banyak ini, itu pun salah segi Islam. Sebab dah Tuhan tapi ada wakil-wakil Tuhan buat lagi. Soalnya Tuhan tu ada dia punya delicate power pada orang lain. Tak boleh dari segi tauhid. Tuhan sebut ada ayatnya yang saya akan baca kejap lagi. Iaitu tuan-tuan rujuk surah Ali Imran 64. Allah na'budu illallah. Sekali-kali kita tak boleh sembah melainkan Allah sahaja. Wala nusyrika bihi syai'a. Sekali-kali kita jangan mensyirikkannya dengan sesuatu. Jangan menyengutukannya dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan kita jadikan sebahagian daripada kita ni
Tuhan-Tuhan, mana wakil Tuhan dan sebagainya yang boleh ampun dosa tu, sebagai Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Dalam bab-bab inilah tuan-tuan sekalian, dalam Islam ni bertawassul itu bukan boleh semua sekali. Bertawassul ni boleh dengan Rasulullah, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, dengan kebajikan yang kita buat. Tapi kita bertawassul dengan keramat, salah. Kita bertawassul dengan penunggu, salah. Seolah-olahnya orang-orang yang kita bertawassul tu dia mengganti Tuhan. Tak sampai ke Tuhan, kita mesti melalui dia. Ini yang salah ni, sedikit tauhid. Faham tak? Tapi ada orang dia kata tak apa, sebab dia bertawassul dengan keramat, dengan penunggu. Dia kata orang tu tolong minta daripada Tuhan. Tak boleh dalam tauhid begitu. Sebab Tuhan tak perlu melalui orang tengah, melainkan amalan dia, dan kita bertawassul dengan Rasulullah. Itu ciri yang pertama. Dalam bab ciri yang pertama tadi, kita kena mengikhlaskan diri dalam umur dia, maka itu kriteria yang pertama. Yang kedua, masih dalam yang pertama tapi kriteria yang kedua, jangan sekali-kali kita memilih selain daripada Allah sebagai pelindung atau protector kepada hidup kita. Macam mana pelindung atau protector? Dia letak anjing garang di rumah dia. Dengan anjing ni dia yakin rumahnya selamat. Dia letak kunci sistem locking atau sistem security yang canggih. Dia yakin penuh kunci ni menyelamatkan rumahnya daripada perompak. So, keyakinan sampai macam itu, sampai dia lupa Tuhan. Di sini menjejaskan tauhid dia. Tuhan sebut surah Al-An'am ayat 14. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Katakan wahai Muhammad, katakan sini, kata kepada orang yang tak beriman lah. Adakah aku nak pilih selain daripada Allah sebagai pelindung hidup aku? Sedangkan Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Takkan aku nak pilih yang lain? Sebab itu tuan-tuan sekalian, dapat tawakal ni jaga sikit. Walaupun kita letak kunci canggih rumah kita, kereta-kereta alam sistem yang canggih, kita mempunyai bodyguard, tapi jangan kita yakin itu yang menjamin keselamatan kita. Yang menjaminkan keselamatan kita tetap Allah. Tetapi tidak menafikan keperluan kita berusaha beli kunci rumah elok-elok. Orang besar-besar pun perlu ada bodyguard. Kalau tak ada bodyguard nanti, itu tak dinafikan keperluannya. Sebab itu sebahagian daripada sistem usaha dan ikhtiar di dalam bab qada qadar. Tidak diketepikan yang itu. Tapi the final decision must be made by Allah, whether nak berjaya atau tidak. Contohnya macam ini. Kalau kita yakin di mana ada usaha, di situ ada kejayaan. Itu cakap adat, bukan? Bermakna orang yang percaya kepada ayat ini, dia yakin ada usaha, mesti ada berjaya. Dalam realitinya, banyak orang yang berusaha gagal. Ya tak? Dalam realiti, banyak orang yang berusaha gagal. Orang yang tak berusaha berjaya pun ada. Jaga kesihatan itu menyebabkan kita selamat. Kita tak sakit, kurang sakit. Banyak orang yang jaga kesihatan mati di padang tenis, mati di padang golf. Orang kampung saya hidup, dia dilahirkan tahun 24. Dah 99 tahun. Isap rokok sampai sekarang. Naik basikal, kata kampung tidak ada masalah. Saya tengok IC dia. Jadi memanjangkan umur, memedekkan umur bukan kerana isap rokok atau tidak. Kerana Tuhan tak. Tetapi tidak dinafikan rokok tu boleh menjadi penyebab dan lain-lain. Itu dalam sistem usaha dan ikhtiar. Faham? Kalau tuan-tuan faham, Alhamdulillah. Jadi dengan sebab itu dalam ayat ini dengan jelas, kalau kita memilih selain daripada Allah sebagai pelindung, kita percaya kepada ada orang dia ambil insurans yang canggih-canggih. Dia dengan insurans dia tak takut lagi dah. Dia rasa dia selamat. Dalam kes jenayah yang saya pernah belajar, ada orang dia ambil insurans yang cukup hebat. Isterinya ambil insurans. Ya. Tinggilah insurans tu. Kemudian isterinya ditimpa kemalangan. Meninggal. Dia report kata isterinya meninggal kerana nak claim insurans. Disiasat, suami itu sendiri yang membuat trik supaya jatuh motorkar tu di tempat satu gaung, kuncinya tak dikunci dengan elok, jatuh mati. Tak dapat juga insurans dan insurans tidak menyelamatkan dia. Itu contoh-contoh bagaimana jangan kita bergantung kepada berbagai-bagai perkara yang kita buat. Tetapi jangan lupa usaha dan ikhtiar. Lagi, kita jangan jadikan Allah selain daripada Allah itu saingan kepada Allah, rival kepada Allah, atau yang boleh mempunyai kekuatan seperti Allah juga. Seperti orang yang percaya pada penunggu, dia percaya pada keramat, dia percaya pada wali-wali yang dia kata boleh dengan kerana wali ini marahlah yang menyebabkan jadi banjir. Ada
kepercayaan macam itu. Tuhan sebut dalam satu surah Al-Baqarah ayat 165, tuan-tuan tengok. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada di kalangan manusia yang memilih selain daripada Allah itu saingan kepada Allah. Saingan ni maknanya di samping Allah ada lagi yang lain selain daripada Allah yang mewujudkan saingan kepada Allah, yang menjadikan syirik kepada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai yang lain itu seperti mana mereka mencintai Allah juga. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Manakala orang yang beriman ini dia lebih sayang daripada Allah mengatasi yang lain. Begini saya nak bagi contoh. Ada orang yang dia terlalu kagum dengan bosnya misalnya. Dia begitu percaya dengan bosnya. Apa yang bos cakap semua dia ikut. Tak kira salah tak salah semua dia ikut sebab dia terlalu suka, dia terlalu sayang. Dia sebagai idola dia dalam hidup bos ini. Sampai peringkat dia menyayangi bos tu lebih daripada keluarganya, lebih daripada isterinya. Kerana bos, apa saja kehendak bos, apa saja suruhan bos, semua dia buat. Sampai kadang-kadang melanggar hukum Allah pun ada. Ada orang perempuan demi kerana dia ikut kehendak bos buang tudung pun ada. Ya tak? Sama-sama dulu lah, sekarang ni mungkin tak ada kot. Jadi kalau sampai peringkat macam itu, orang yang beriman bukan macam itu. Kalau dia mencintai orang lain sampai peringkat dia mengenepikan hukum Allah, orang yang beriman tidak macam itu. Dan itu sikit sebanyak menjejaskan keikhlasan pengabdian dia kepada Allah. Ketulinan pengabdian dia kepada Allah terjejas. Sebab orang yang beriman dengan tulen dia sebut ujung ayat itu, wallazina amanu, orang yang benar-benar beriman, asyaddu hubban lillah, dia mencintai Allah lebih daripada yang lain. Sebab itu kalau kita sayang kepada orang lain pun, kita sayang kepada siapa pun, jangan sampai kita tergamak melanggar hukum Allah. Itu kaedahnya. Kalau dia tergamak melanggar hukum Allah kerana nak peliskan orang berkenaan, sehingga dia tergamak melanggar hukum Allah, orang ini secara tak langsung dia mencintai manusia melebihi daripada cinta Allah dan menyejaskan ketulinan pengabdian diri dia kepada Allah. Sehingga Tuhan sebut dalam meneruskan ayat itu, surah Al-Baqarah, yang tadi Al-Baqarah 165. Di ujung lagi pada ayat itu, Al-Baqarah 167. Kadzalika yuriyahumullahu a'malahum hasaratin alaihim. Begitulah kami memperlihatkan, Allah memperlihatkan kepada mereka yang perbuatan mereka itu akan merugikan mereka sendiri. Merugikan apa? Fama hum bikharijina minan nar. Kerana mereka tak dapat keluar daripada neraka kerana sikap macam itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita boleh menyayangi orang lain, tapi jangan tergamak kita menyayangi orang lain sampai kita sanggup melanggar hukum Allah. Kalau kita boleh elak lah. Kalau tak boleh elak tu Tuhan yang maha ketahui. Ini semata-mata dia nak pelis orang yang dia suka, sanggup melanggar hukum Allah. Kita kata macam inilah, dia ni tak pernah minum arak, tak pernah berzina, baiklah orangnya. Tapi kalau dia ikut bos tu minum arak, dia pun segan. Kalau tak ambil hati bos, kalau aku tak minum sama, apa bos kata dia pun minum sama. Wa'ayazubillah. Ataupun di offer perempuan macam-macam mana kita tahu yang di offer oleh bos. Bos tu mungkin orang bukan Islam yang offer kepada dia perempuan. Dia pun demi nak jaga hati bosnya bukan Islam, ikut sama. Inilah kumpulan-kumpulan yang tidak begitu tulen pengabdiannya kepada Allah. Apabila tidak begitu tulen pengabdiannya kepada Allah, maka pengabdian itu telah tercemar, maka unsur tauhidnya tercemar. Sebabnya orang yang betul-betul mentauhidkan Allah ini, dia akan menyucikan segala bentuk cintanya. Tidak lain mesti dia cinta semata-mata kerana Allah. Dia tidak benci melainkan dia benci kerana Allah. Macam mana kita benci kerana Allah? Dia benci perbuatan tak elok sebab Allah kata jangan buat, maka dia benci benda tu kerana Allah yang larang. Kalau dia buat benda yang baik, mengapa dia buat? Kerana Allah yang suruh dia suka benda tu. Itu maksudnya. Sebab itu orang Islam yang tulen, tuan-tuan sekalian, dia sayang isterinya pun kerana Allah. Dia benci kepada orang yang buat jahat pun kerana Allah. Sebab Allah suruh benci kepada perbuatan jahat. Jadi dia benci kepada orang yang buat jahat kerana Allah suruh benci kepada orang yang buat jahat. Jadi kalau dia, orang buat jahat, suruh dia buat jahat, dia ikut bukan dia benci. Di sini menjejaskan konsep tauhidnya. Dia tak betul-betul berpegang kepada titah perintah Allah. Keadaan macam ni tuan-tuan sekalian, orang yang menjadikan selain daripada Allah tu pelindung hidupnya, wali, dalam ayat Quran disebut waliyun. Waliyun ni pelindung atau protector. Dan juga nadun ni rival kepada Allah, yang boleh bersaing dengan Allah.
sehingga dia menyayangi orang itu sama seperti dia menyayangi Allah. Tak boleh dalam keadaan macam itu. Sebab Tuhan sebut dalam satu ayat lain, tuan-tuan tengok. Surah Asy-Syura ayat 9. Amitakhazu min dunihi awliya. Mereka memilih selain daripada Allah itu pelindung-pelindung kepada hidup mereka. Tu saya kata tadi, dia percaya kepada insurans dia percaya kepada kunci, atau dia percaya kepada bodyguard sampai dia boleh melanggar hukum Allah. Fallahu wal wali. Manakala pelindung yang sebenarnya ialah Allah, bukan benda-benda itu semua. Sebab apa? Wa huwa yuhyil mauta. Allah yang dapat menghidupkan orang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah yang mengatasi segala yang maha kuasa. Itu bentuk yang kedua dalam ciri yang pertama dia. Yang ketiga, nak menjamin ketulinan pengabdian kita kepada Allah. Yang ketiga, dia jangan memilih selain daripada Allah. Hakim dalam hidupnya, penentu. Benda ni baik atau tidak, benda ni buruk atau tidak, mesti dirujuk kepada Allah. Jangan dirujuk kepada ideologi-ideologi yang salah. Jangan dirujuk kepada pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang bertentangan dengan Islam. Dia kena rujuk walaupun dia terima pendapat tokoh tadi, tapi sejauh mana pendapat itu selari dengan Allah atau tidak. Kalau tak selari, full stop. Tapi ada di kalangan orang Islam sendiri yang memuja pendapat-pendapat tertentu, pikiran-pikiran tertentu, menganut izm atau ideologi-ideologi tertentu yang jelas bertentangan dengan Islam, tapi dia terima juga yang kerana kepentingan dunia. Kalau dia tidak ada pilihan lain, maka itu berbahaya dari segi konsep mentauhidkan Allah. Tuhan sebut dalam firman-Nya yang berbunyi, tuan-tuan tengok, surah Al-An'am ayat 114. Afagairullahi abtaghi hakaman. Adakah aku nak pilih selain daripada Allah? Aku di sini Nabi sendiri. Adakah aku akan pilih selain daripada Allah sebagai hukum, sebagai hakim? Hakim sini adalah penentu segala penentuan hukum hidup dia. Wa huwa allazi anzala ilaikumul kitaba. Allah yang telah menurunkan kepada kamu kitab ini, Al-Quran, mufassalah, yang menelitikan segala-galanya. Bermakna mengapa kamu masih merujuk kepada yang lain dalam hidup kamu. Itu maksudnya. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, bagi orang yang betul-betul beriman dalam konsep mentauhidkan Allah ini, dia segala-galanya dia menyerahkan kepada Allah dalam hal-hal ibadahnya. Dia tak cuba nak ikut pandai-pandai. Dan dalam hal-hal perundangan pun dia akan memastikan segala benda yang dia ikut itu tak bertentangan dengan hukum syarak yang jelas. Sebab itu salah satu cabang-cabang iman dia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ikut sesuatu yang bertentangan dengan Islam, bukan saja segi fiqh salah, oh benda tu haram, benda tu makruh, benda tu sunat, bukan setakat itu. Tapi kalau kita ikut sesuatu yang jelas bertentangan dengan Islam, yang kita tahu, kita sengaja ikut juga, di sini dia menjejaskan tauhid. Itu beza. Kita katakan macam dulu, orang memfatwa, dulu fatwa rokok itu makruh, maka ramai orang hisap kan. Sekarang fatwa rokok dah jelas dah haram. Tapi kalau ada orang yang tak dapat terima juga, sedangkan fatwa tu tak ditolak oleh siapa, semua dunia terima, dia sengaja juga nak hisap rokok. Dia timbul persoalan di sini. Adakah dia berada dalam level haram saja kerana dia melanggar hukum Allah? Kalau dia terima kata hukum tu haram, tapi dia nak hisap juga, itu setakat berdosa saja. Faham? Tapi kalau dia kata itu tak betul lah pendapat itu, itu berbahaya. Satu lagi, yang ini mungkin tuan-tuan rasa tak begitu jelas. Sebab perbandingan tu, sebab penentuan hisap rokok tadi masih ijtihad ulama. Kita ambil macam ni, hukuman poligami. Sebab poligami itu clearly provided by text of Al-Quran. Kalau orang perempuan yang tak terima poligami, semata-mata kerana dia tak suka poligami, dia tak bagi suaminya berpoligami, tapi dia tak menentang hukum itu, dia hanya salah dari segi hukum saja. Mungkin dia berdosa, tapi dia tak sampai menjejaskan tauhid dia. Faham? Tak menjejaskan iman dia. Tapi kalau dia di samping dia tak suka dimadukan, tapi dia kata hukum madu ni hukum menghina orang perempuan, dia mengkritik Al-Quran terus, maka di situ jatuh agama dia. Tauhid dia kepada Allah dah tak ada lagi dah. Sebab dia tak menjadikan Allah itu sebagai penentu kepada hukum hidupnya. Sebab poligami itu hukum yang clearly dalam Al-Quran, bukan ijtihad ulama lagi dah. Begitu juga dengan bagi pesaka. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1. Jadi ada orang kata, tak adil lah hukum Al-Quran macam ni. Anak lelaki yang banyak membela ibu, anak perempuan yang banyak membela ibu bapa. Sekarang tiba-tiba Al-Quran suruh bagi pada lelaki 2, perempuan 1. Mana adil kalau macam ini?
Tapi kalau tak adil pada pandangan dia melihat kepada keadaan sekarang, itu mungkin ada maaf bagimu setakat berdosa. Tapi kalau dia kata tak adil tu, Al-Quran ayat tu sendiri tak adil, dia kena mengucap balik. Dia menolak provision mengenai pesaka. Seperti tadi dia menolak provision Al-Quran mengenai poligami. Maka dan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita berbalik pada benda-benda begini, saya nak baca lagi satu ayat yang tuan-tuan tahu ni. Tuan-tuan boleh rujuk mengapa kita kena bergantung pada Allah sepenuhnya. Surah Al-Mulk ayat 14 yang kita baca setiap malam lepas salat Aisyah tu. Alla ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Adakah Allah tu dia tak mengetahui segala-galanya, sedangkan dia tu maha bijaksana, sebab dia mencipta segala-galanya. Dia lebih tahu yang mana lebih baik, yang mana tak baik kepada kita. Ayat yang lain tuan-tuan tengok surah Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya penentuan segala hukum. Hukum di sini tuan-tuan bukan hukum haram halal saja. Apa yang boleh kita buat dinamakan wajib atau sunat. Apa yang tak boleh kita buat dinamakan haram atau makruh. Yang diberi pilihan harus. Sama ada hukum dunia yang kita ikut, mesti dipastikan selari dengan Islam atau tidak. Kalau kita ikut juga yang tak selari, yang clear benda tu tak selari, kita jangan sembrono ikut. Tuhan sebut surah Yusuf ini ayat 40. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya penentuan segala hukum itu mesti dimiliki oleh Allah. Amara alla ta'budu illa iyah. Allah menyuruh kita tidak boleh menyembah selain daripada dia. Menyembah selain daripada dia, mematuhi segala hukum hakam yang dia bagi, termasuk menyembah. Jangan setakat tak boleh sembah dia, tapi kita tak patuh segala hukum hakam dia. Zalika dinul qayyim. Kerana itulah agama yang paling betul sekali, iaitu agama Islam. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Tapi malangnya ramai manusia tak mengetahui. Maksud manusia tak mengetahui sini, manusia tidak mematuhinya dengan penuh kerana kejahilan ke, kerana keengganan dan sebagainya. Ada berapa minit lagi untuk azan? Dia 8.45 kan? Saya akan baca lagi satu ayat tuan-tuan sekalian yang cukup penting ayat ini. Tuan-tuan boleh rujuk surah An-Nisa ayat 60 hingga 61. Yang berkaitan dengan ciri yang ketiga ini. Alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Adakah engkau tidak lihat wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mendakwa yang mereka betul-betul beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau? Wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman juga dengan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, iaitu kepada nabi-nabi yang lain. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Tetapi orang-orang ini masih nak rujuk kepada taghut dalam hidup mereka. Masih berhakimkan taghut. Masih berhakimkan segala penyelewengan, segala pembohongan yang dibuat oleh taghut itu. Wa qad umiru an yakfuru bih. Sedangkan mereka telah diperintahkan oleh Allah untuk menolak benda itu semua. Tapi mereka masih nak rujuk. Mengapa jadi demikian? Wa yuridu syaitana an yudillahum dalalan ba'ida. Maka sikap mereka yang macam itu, Tuhan kata tolak tapi mereka tak tolak. Mereka masih menerima berbagai-bagai penentuan yang ditentukan oleh taghut, tapi mereka masih menerima dengan tak menerima apa yang telah diturunkan kepada Nabi. Maka orang yang macam ini, wa yuridu syaitana an yudillahum dalalan ba'ida, maka syaitanlah yang ingin menyesatkan mereka dengan sesat-sesatnya. Ini yang kita tak mau ni. Manakala orang yang enggan nak ikut hukum Islam sepenuh sedangkan dia mampu, dia sengaja nak elak-elak, maka sikap macam tu syaitan yang telah menyesatkan mereka dengan sesat-sesatnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada orang-orang yang macam ini, marilah tuan-tuan sekalian, kita kembali kepada apa yang Allah telah turunkan. Mana kita kembalilah kepada pangkal jalan, kita kata sekarang ni. Wa ila rasul, dan kita kembali juga kepada apa yang telah Rasul bawa. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka kau akan lihat wahai Muhammad, orang-orang munafik yang bersikap macam itu tu akan terus menentang kau dengan berbagai-bagai penentangan. Bermakna Tuhan yang katakan, orang yang bersikap macam ini orang munafik. Mengaku beriman dengan Allah dan Rasul, dengan segala apa yang Nabi bawa, tetapi dalam hidup mereka masih merujuk kepada berbagai-bagai penyelewengan, masih merujuk pada perkara yang bertentangan dengan Islam. Sikap mereka itu ialah sikap yang disesatkan oleh syaitan. Dan apabila mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan kepada Rasul,
Orang munafik yang macam ini terus mewujudkan berbagai-bagai penentangan, menolaknya. Dan ini yang kita bimbang tuan-tuan sekalian oleh sebahagian daripada umat Islam yang dalam hal-hal yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah ini. Jadi dengan sebab itu itu baru ciri yang ketiga dalam hal yang pertama. Ada lagi satu. Ada 4 semua. Dalam hal yang pertama itu ikhlasnya. Yang keempat, jangan sekali-kali dia lebih prefer to please anyone rather than to please Allah. Bahasa putih senanglah. Dia nak ambil restu orang lain sehingga menolak restu Allah. Atau dengan kata-kata lain, dia prefer pujian manusia atau sebagainya sehingga sanggup dia menderhaka kepada Allah. Jangan sekali-kali. Itu berbahaya segi tauhidnya. Ini bertentangan dengan ayat yang selalu kita baca dalam doa iftitah tu. Iaitu surah Al-An'am 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Maksudnya, katakan Muhammad, sesungguhnya salat aku, ibadat aku, hidupku dan matiku semata-mata kerana Allah, tidak ada kerana yang lain. La syarikalah, yang tidak ada sekutu padanya. Jadi kalau dia buat benda-benda yang baik, ibadat lah, tapi bukan kerana Allah, kerana nak please kerana manusia, maka itu tidak tepat dari segi tauhidnya. Saya dah bagi contoh berkali-kali dah. Seorang yang kahwin dengan seorang perempuan yang latar belakang perempuan tu anak ustazah atau anak ustaz, kita kata gitulah. Jadi apabila laki-laki ni yang tak solat, tak apa, tapi dia balik rumah mertua dia, rumah bapa mentua dia solat. Tapi dia balik rumah je dia tak solat. Jadi ketika itu dia solat bukan untuk keredaan Allah. Dia solat untuk keredaan mertua dia. Oh, orang tanya saya, mana ustaz tahu hati dia? Tak tahu macam mana jelas bukti. Balik rumah mertua dia solat, balik rumah dia tak solat. Kalau kata betul-betul kamu solat tadi demi keredaan Allah, kamu tak kira walaupun di mana. Mungkin dia peringkat permulaan nak menjinakkan dirinya untuk bersolat, walaupun dia tak pernah solat sebelum itu, tapi lama kelamaan mungkin dia solat semua di rumahnya. Tapi kalau dia tak berubah terus menerus begitu, tentulah solatnya di rumah bapa mentua, mak mentua tadi solat kerana manusia, bukan kerana Allah. Ini juga menjejaskan unsur tauhidnya. Dia tidak betul-betul mengikhlaskan, dia tidak betul-betul menulingkan amal ibadatnya semata-mata kerana Allah. Dia lebih prefer untuk please orang lain, bukan nak pleasekan Allah. Jadi dalam tauhid benar-benar lagi penting tuan-tuan. Bahkan dalam bab ibadah pun yang kita sebut kerana Allah tu maksudnya, jangan dikaitkan sebarang kerana dengan kerana-kerana yang lain dalam ayat tadi. Kalau kita kaitkan dengan kerana-kerana yang lain, dia tidak menjadi ibadah yang tulis. Misalnya kita bagi derma. Dia nak jadi derma ke nak jadi sedekah? Kalau dia bagi derma dengan tujuan nak dapat kontrak, untuk dapat sanjungan, untuk dapat pangkat sebagainya, bukan tarikan Tuhan Allah, dia akan jadi derma, akan jadi pemberian je lah. Tapi kalau dia beri betul-betul dengan tarikan tujuan untuk buat kebajikan, walaupun kemudiannya dia dihargai, dia beri pangkat, itu soal lain, tapi nawa itunya bukan yang itu, maka itu dia tukar menjadi sedekah. Apa bezanya di antara derma dengan sedekah ini? Kedua-duanya kita kata sama-sama banyak pemberiannya. Targetnya pun sama, tempat dia bagi pun sama. Tapi satu menjadi ibadah, satu menjadi hanya sumbangan. Apa sebab yang satu menjadi ibadah? Kerana yang satu ini kerana Allah. Yang satu lagi tak menjadi ibadah. Yang satu ini kerana kontrak, kerana bantuan, kerana itu, kerana ini, bukan kerana Allah. Itu bezanya. Benda sama. Ini yang menjadi perbezaan tuan-tuan sekalian. Apabila kita refer berbagai-bagai ibadah kita dalam kehidupan, apabila kita refer kepada tauhid, ini dia punya sikun dia. Kita bukan membicarakan setakat benda tu haram, benda tu batal, benda tu sah. Tapi kita nak pastikan sejauh mana benda tu berada di atas kehendak tauhid. Jadi saya rasa untuk itu saya berhentilah setakat itu malam ini. Saya sempat mengulas hanya baru satu ciri. Iaitu ciri kita mesti menulingkan amal ibadah kita semata-mata pengabdian kita semata-mata kepada Allah. Dan dalam ciri ini saya telah bincangkan 4 step, 4 perkara tadi. Jadi untuk selanjutnya, pada minggu-minggu atau bulan-bulan akan datang, kita masuk kepada ciri yang kedua untuk menjamin ini, iaitu kita mesti menolak segala bentuk taghut dan kita memastikan kehidupan kita tidak langsung terlibat dengan taghut ini. Dan yang ketiganya syirik. Ampunkan saya segala salah silap tu, kekurangan dan kelemahan saya. Segala yang benar itu datang daripada Allah. InsyaAllah
Dan kita berikrar dengan pengajian sebegini, kita nak memperelokkan tauhid kita supaya tauhid itu terselah dalam semua tingkah laku kehidupan kita. Kita tak nak kita hanya tauhid itu setakat kita bertahlil saja. Sebab kalimah la ilaha illallah kalimah tauhid. Setakat itu saja. Ataupun kita masih tak begitu konkret fahaman kita tentang mentauhidkan Allah sebagai amal ibadah ini. Dan ciri utama ini ialah kita mentauhidkan Allah dalam sistem amal ibadah kita seharian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.